Dalil dia ada dua. Satu naqli, satu lagi akli. Naqli ialah nukilan, quote, ataupun petikan. Macam kita buat buku PhD ke apa ke, kita ada quote, kita ada petik daripada mana-mana buku, kita kena tulis dia punya citation dia kan, dekat bawah tu, kat nota kaki bawah tu, dipetik daripada sekian buku, muka surat berapa, publisher dia siapa, tahun bila, penulis dia siapa, muka surat berapa dan sebagainya. Yang itu namanya dalil naqli. Dalil akli ialah dalil yang menggunakan pemerhatian dan akal fikiran. Menggunakan akal fikiran dan nazariyah, pemerhatian, observation. Contohnya, segala eksperimen-eksperimen di dalam lab, itu semua adalah dalil akli. Dalil akli. Contohnya, kalau kita ni masuk sekolah sains, akan ada buku eksperimen. Buku eksperimen, bab yang pertama, kita nak eksperimen, contohnya, eksperimen berkenaan dengan sensitivity touch receptor. Touch receptor ni ialah dekat kita punya sel kulit kita ni, dia ada beberapa reseptor. Reseptor ni ialah untuk dia menerima daya dan memberi mesej kepada otak. Otak akan bagi tahu, ini apa dia? Ini apa? Jadi dia ada touch receptor, dia ada heat receptor, dia ada cold receptor. Jadi kalau ada benda sejuk je bersentuh dengan sel kulit kita ni, automatik dia akan selaju kilat cucuk sampai ke otak bagi tahu. Ada satu reseptor ni yang diaktifkan. Apa yang aktif tu ialah cold. Oh, maka otak pun bagi isyarat bahawa dia merasa sejuk. Dia rasa sejuk lah. Oh, sejuk. Ataupun kita berbuah api. Sekali yang akan respon, yang akan aktif ialah heat receptor. Dia punya pengambil apa tu, haba tu. Dia akan bagi dekat otak, otak bagi tahu kata panas. Begitu juga sentuhan. Masa saya sekolah dulu, saya ingat ada buat eksperimen sensitivity of touch receptor. Dia punya eksperimen dia kena ambil macam jarum tapi dia tak tajam sangat pun. Dia lebih kurang macam apa tu yang orang cucuk dekat SIM card tu. Ni benda ni. Dekat saya punya handphone pun ada. Kan kalau kita nak cucuk SIM card, kita kena cucuk pakai yang hard besi ni kan. Nak bawa keluar SIM card kita ni kan. Dia kena cucuk benda ni kan. Benda ni tak tajam. Dia tak tajam macam jarum lah. Kalau jarum kena berdarah. Jadi ambil benda ni lah. Benda ni dia eksperimen pertama, dia suruh tekan kat jari. Okey. Lepas tu eksperimen yang lepas tu dia suruh tulis lah, rekod kan. Apa pemerhatian kamu, rasa dia macam mana dan sebagainya. Lepas tu eksperimen yang kedua, dia suruh ambil yang ni, letak kat belakang leher. Cucuk kat belakang tengkok. Kan? Dia suruh ambil yang hak tajam ni, cucuk kat belakang tengkok. Kemudian dia suruh tulis apa perasaan, apa rasa, apa semua. Bila dibuat comparison, bila dibuat perbezaan, rupa-rupanya touch receptor ni dia lebih banyak dekat tips of the finger, lebih banyak dekat ujung-ujung jari kita. Menyebabkan bila kita pegang sikit je terus dia sensitif. Dia terus dapat rasa sangat cepat pergi ke otak, otak terus bagi tahu. Tapi di tempat-tempat yang kurang touch receptor ni, dia kadang tak perasan pun benda tu sentuh. Macam dekat belakang leher kita ni kurang. Belakang leher, dekat kawasan-kawasan tertentu, kawasan dekat perut, yang mana bila tersentuh sesuatu tak perasan pun ada benda sentuh. Tapi kalau dekat ujung-ujung jari, dia sangat-sangat sensitif. Jadi sebab itulah bila ada orang buta, dia akan menggunakan sentuhan pada hujung-hujung jari dia untuk baca braille dan sebagainya. Dia tak boleh baca braille kat perut dia. Kalau bubuh kat perut dia tak boleh baca. Kan, walaupun ada lekuk-lekuk dekat perut ni, dekat braille tu, dia baca pakai perut dia. Tak boleh, ataupun dia baca pakai hidung. Ataupun baca pakai pipi, tak boleh sebab reseptor dia tu tak sama. Jadi, eksperimen yang dilakukan dengan observation yang dia buat, pemerhatian yang dia buat, dia tulis. Dia rekodkan. Maka itu yang kita namakan sebagai dalil akli. Dalil akli ialah dia sendiri yang melihat, membuat inference, dia membuat kesimpulan
dia membuat macam-macam apa orang kata comparison, perbandingan dan sebagainya, maka dia pun rekodkan apa dia punya hasil eksperimen. Setelah direkodkan dan dia masukkan dalam buku dia contoh, barulah dalil tadi jadi dalil nakli. Dalil tadi jadi dalil nakli sebab sudah di buku kan. Maka orang lain, pelajar-pelajar yang lain, dia tak perlu dah buat eksperimen ni. Eksperimen ni tak perlu buat dah sebab ada orang lain yang buat. Jadi dia hanya ambil result dia sahaja. Dia ambil result, okey, sekian-sekian saintis ni telah buat kajian, telah buat eksperimen, ini adalah result dia. Maka dia nukilkan result tersebut, maka jadi dalil nakli masa tu. Setelah direkodkan. Tapi sebelum direkodkan, ketika duk perhati semua, yang tu dalil akli. Boleh faham kan? Baik. Dalam kitab kita ni, dia tidak menceritakan dalil nakli. Tuan-tuan tak jumpa ayat Quran dalam ni. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis. Tak ada. Buka lah tak mana pun, tak jumpa. Rasul. Tak ada. Kainat, wasitat, perkataan kami Muhammad Rasulullah. Tak ada satu pun Quran hadis kat dalam ni. Tak ada. Jadi menunjukkan kitab ini adalah kitab akli. Kitab yang menggunakan dalil akli sebagai dalil utama dia. Adakah dia mengenepikan Quran dan hadis? Ada setengah orang kata hampa mengaji sifat 20. Oh, itu pengajian falsafah tu. Itu bukan pengajian agama. Itu pengajian falsafah. Cuba buka tengok. Ada satu ayat Quran dalam tu? Tak ada. Hampa mengaji apa? Kata mengaji agama. Kan? Quran, hadis, sebaris pun tak ada dalam ni. Dia kena faham lah. Ini adalah risalah akidah yang dipersembahkan kepada sekalian manusia, bukan kepada orang Islam sahaja. Maka kitab sifat 20 ini, dia adalah hujah kepada semua manusia, termasuk yang bukan Islam. Termasuklah orientalis, ahli falsafah, Kristian, Yahudi dan sebagainya. Orang-orang macam atheist, orang-orang yang tak percaya pada Tuhan, orang-orang Yahudi dan sebagainya, dia pun percaya ke dekat Quran kita? Dia pun tak percaya. Dia pun percaya ke dekat hadis kita? Tak percaya. Jadi kalau kita penuhkan kitab ini dengan Quran dan hadis, ia hanya bermanfaat kepada kaum muslimin. Hanya orang Islam sahaja yang mendapat manfaat. Bagaimana dengan orang bukan Islam nak mengenali Allah? Bagaimana mereka nak mengkaji tentang Allah? Balik-balik bagi dalil ayat Quran dan juga hadis. Mereka akan kata macam atheist, contohnya orang yang mencari-cari Tuhan, dia tak percaya Tuhan. Atheism ni dia tak percaya Tuhan. Dia pun tercari-cari, okey, dia pun buka kitab tauhid. Aku nak cubalah belajar, manalah tahu tersangkut, hujah mereka bagus. Maka dia pun baca, oh betul juga logik dia macam tu lah. Menggunakan logik, sebab logik ni semua orang boleh terima. Semua orang boleh terima. 1 tambah 1, 2. Dia tak boleh jadi 1 tambah 1 jadi 3. Dia tak boleh jadi 4. Tak kira lah agama apa pun. Tak kira lah fahaman apa pun. 1 tambah 1, 2. Kerana itu adalah akal. Kerana itu adalah akli. 1 tambah 1, 2. Itu akli, semua orang terima. Oh tak, kami orang Islam tak percaya 1 tambah 1, 2. Takkan berlaku macam tu. Semua orang memiliki otak akal yang sama. Jadi atas sebab itu, para ulama ketika ini menulis kitab yang tidak menggunakan dalil nakli. Kerana tujuan dia adalah untuk menjawab, menghujah para orientalis barat dan juga ahli falsafah Yunani yang ketika itu menyerang akidah Islamiah. Mereka mendatangkan syubhat-syubhat dan keraguan kepada akidah Islamiah. Maka kitab-kitab sifat 20 ditulis untuk melawan semula hujah mereka. Yang mana kalau lawan hujah mereka guna Quran dan hadis, mereka gelak je lah. Tuhan pun kami tak percaya, nak suruh aku percaya ayat Quran. Tuhan pun tak percaya. Cuba kalau kita tengok macam Syekh Ahmad Didat. Dia pendebat terkenal di South Africa, Durban, South Africa. Macam mana dia berdebat dengan padri Kristian
Yang kalau zaman kita Dr. Zakir Naik. Tengok macam mana dia berdebat dengan orang-orang Kristian, orang atheist, dengan orang Hindu dan sebagainya. Sangat-sangat jarang, sangat-sangat macam susah lah dia nak gunakan Quran dan hadis. Sangat-sangat susah. Hanya sebagai contoh saja dia boleh bagi. Tapi kebanyakan jawapan yang dia bagi adalah logik. Menggunakan logik, menggunakan akal. Menggunakan akal, menggunakan observation, menggunakan perkara-perkara yang boleh diterima oleh semua orang. Dan ianya berkesan. Ramai orang masuk Islam. Zaman Syekh Ahmad Didat dulu ramai orang masuk Islam. Zakir Naik pun ramai orang masuk Islam. Begitu jugalah di zaman penyusunan sifat 20 ini, ramai ahli falsafah Yunani pun semua pakat masuk Islam. Setelah hujah-hujah akal mereka dipatahkan begitu saja dengan kitab sifat 20 ni. Jadi kalau ditanya apa dalil-dalil kita akidah dari sudut Quran hadis, ada kitab lain yang membahaskan. Kalau kita buka syarah kepada kitab Ummul Barahin ada banyak. Ada kitab Sirajul Huda, boleh juga buka Jauharah, boleh buka macam-macam kitab lah, Kifayatul Awam dan sebagainya, dan syarah-syarahnya. Bila ada syarahan daripada ulama-ulama, dia akan sertakan sekali dalil dari sudut naqli. Dia akan bawa sekali ayat-ayat Quran dan hadis. Itu untuk penambahan ilmu kita sebagai orang Islam. Tapi main point dia ialah selamatkan seluruh manusia daripada kesyirikan. Main point dia ialah nak menyampaikan agama dengan cara logik.